Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini dalam kelas pendidikan seni visual bersama dengan saya Cikgu Fariza. Okey, kelas hari ini adalah untuk pelajar tingkatan 4 dan kita akan bincangkan bab 2 berkaitan dengan seni lukisan. Okey, sebelum tu mari kita tengok dulu apakah standard kandungan. Okey ya, 2.3 ekspresi seni dalam lukisan. Okey, yang ini pelajar-pelajar boleh tengok dalam buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 44. Okey, untuk standard pembelajaran, okey, 2.3.1, okey, menghasilkan karya lukisan berdasarkan aliran dan gaya pilihan. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah aktiviti yang akan kita jalankan. Aktiviti kita hari ini menghasilkan karya seni lukisan berdasarkan aliran dan gaya yang dipilih secara kreatif dan inovatif. Okey, sebelum ini pelajar telah pun mempelajari beberapa aliran dalam seni lukisan. Okey, jadi hari ini kita akan tumpukan satu aliran sahaja. Okey, cikgu akan ambil satu aliran iaitu naturalisme. Okey, kita tengok dulu serba ringkas apakah yang dimaksudkan dengan aliran naturalisme. Okey, aliran ini menekankan lukisan yang berbentuk imitasi, iaitu meniru alam semula jadi dan juga manusia. Seterusnya kita akan lihat apakah bahan yang akan kita gunakan dalam penghasilan karya seni kita hari ini. Okey, kalau kita lihat buku teks muka surat 44, okey, di sana diterangkan bahan yang akan kita gunakan adalah saw pastel. Okey, apa itu saw pastel? Okey, jadi hari ini cikgu akan terangkan dulu beberapa teknik yang boleh kita gunakan untuk penghasilan karya kita hari ini dengan menggunakan saw pastel. Okey, jom kita lihat beberapa teknik tersebut. Okey, cikgu kenalkan ini saw pastel. Okey, yang ini ada 48 warna. Saya akan tunjuk beberapa teknik dulu untuk kita pelajari. Okey, cikgu tunjuk dulu teknik gosokkan. Okey, kemudian kita gosokkan dengan tangan kita, mulakan dengan warna yang lembut kepada warna yang lebih gelap. Okey, kita campurkan warna. Okey, ini biasanya untuk hasilkan untuk warna objek yang licin. Okey, tidak bagi rata. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, kalau kita tak nak guna jari, kita boleh guna putik kapas. Tapi untuk kawasan yang besar, putik kapas ni tak berapa nak sesuai sebab dia kecil saja kan. Jadi biasanya untuk putik kapas ni untuk kawasan-kawasan yang kecil, untuk detailing kecil-kecil tu boleh. Okey, tapi untuk kawasan besar tak sesuai. Okey, ataupun kita boleh pakai tisu. Kita tengok tisu. Okey, tisu lagi best. Okey, lagi senang rata. Okey, ini teknik gosokkan. Okey, yang pertama untuk kita blend warna. Yang kedua, cikgu akan tunjuk cara untuk kita blend warna. Okey, yang tadi kita buat teknik gosokkan, sekarang kita tak gosok, kita buat teknik yang kedua. Okey, cikgu guna warna yang sama juga.
Okey, dengan warna yang pertama. Okey, warna yang kedua cikgu tindihkan di atas warna yang pertama tadi. Okey, tadi cikgu pakai warna biru dulu. Okey, sekarang kita try tengok, kita pakai warna kuning dulu. Okey, boleh nampak kan kesan dia? Okey, yang ini kita pakai biru dulu, kemudian kita letak dengan warna kuning. Okey, yang ini cikgu start kuning dulu, kemudian cikgu baru letak warna biru. Okey, kita dapat perbezaan dia. Okey, kalau cikgu guna warna yang kedua ni, ini warna yang pertama warna yang gelap, yang kedua cerah, jadi kita akan nampak tone dia lebih cerah. Yang ini kita pakai warna yang pertama dia warna yang lembut, dan cikgu double ke atas dia dengan warna yang gelap, kita akan dapat tone dia lebih gelap. Dan kita boleh double lagi sekali dekat atas dia, tak ada masalah. Untuk dapatkan tone ataupun kita nak blend warna nak dapatkan tone. Okey, teknik yang ketiga cikgu akan gunakan warna yang sama juga. Okey, cikgu gunakan teknik garisan. Okay, kita selang-selangkan dengan warna yang kita pakai tadi. Okey, ini untuk mewujudkan ataupun kita nampakkan jalinan. Okey, jalinan dia nampak lebih ketara. Okey, teknik yang keempat. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu hanya guna dua warna sahaja. Tapi bila cikgu campurkan macam ni, okey, secara tak langsung kita dah dapat warna yang ketiga. Kuning campur dengan biru. Okey, dapat warna apa tu? Okay, dapat warna hijau. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita nak buat pokok, okey, daun-daun dia kita boleh campur macam ni saja, tak perlu gosok. Kita biar macam ni untuk dapatkan jalinan. Okey, ini untuk teknik keempat. Okey, kita teknik yang seterusnya cikgu buat teknik titik. Okey, cikgu kita titikkan. Kita akan dapat kesan dia ataupun teknik titik ni, kita nampak dia punya jalinan dia lebih halus. Okey, kita dah ada guna teknik. Okey, tapi sebelum tu cikgu tunjuk dulu. Okey, kalau tengok kita punya pastel kita kan, bila cikgu dah pegang 2-3 kali ataupun dengan warna-warna lain, dia dah bercampur warna. So apa perlu kita buat? Kita perlu gosok dulu, bersihkan dulu. Okey, yang seterusnya cikgu akan tunjukkan teknik garisan. Okey, yang ni kita pakai satu arah. Kita cuba buat garisan teknik ni untuk satu arah saja, kita cuba tarik. Ni kalau nak buat rumput, nak buat lalang, okey, paling sesuai teknik macam ni. Okey, kita selang-selangkan dengan warna yang lebih lembut. So, kalau dalam lukisan, nak hasilkan lukisan, kita tak boleh gunakan satu warna saja. Bukan tak boleh, tapi tak cantik. Okey, warna mesti kita kena campur. Okey, supaya warna dia kita nampak lebih matang. Okey, ini teknik yang keenam. Okey, yang terakhir, yang ketujuh. Okey, yang ini biasanya untuk kalau kita nak buat teknik rencisan dalam watercolor ataupun dalam cat air, kita pakai teknik rencisan. Untuk pastel color tak ada air, jadi macam mana kita nak rencis? Okey, jadi kita boleh gunakan kat sini. Okey, kita gunakan warna macam ni, kita kikis.
Okey. Okey, dah nampak macam tu. Okey lah, kita nampak dia instan. Okey, sekarang apa terfikir tak? Mesti ada yang tanya cikgu, boleh lekat ke tu? Okey, memanglah tak boleh lekat. Tak sebut tu serbuk je. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Kita perlu lekatkan dia dekat atas kertas ni. Macam tu kita lekat atas kertas. Okey, cikgu gunakan plastik. Cikgu letakkan. Okey, kemudian guna benda yang bulat, kita geletkan dia. Okey, jangan sapu, sebab kalau sapu nanti kamu akan ubah dia punya kedudukan titik-titik tadi tu. Kita press kuat-kuat, tekan kuat-kuat. Okey. Okey, kita tengok. Okey, ni maksudnya kalau kita tak nak buat teknik titik, kita boleh buat teknik macam ni. Okey. So, cikgu try tiup, tengok keluar tak? Okey. Dia dah lekat, dia tak keluar lagi. Okey ya. Tu teknik yang seterusnya. Okey, yang ini teknik yang terakhir ni biasanya kita buat untuk langit, kita nak tunjuk space ataupun kita nak tunjuk bahagian angkasa. Kita nak nampak ada bintang-bintang semua, kita boleh gunakan teknik yang ini. Ada 7 teknik yang kita boleh gunakan dalam lukisan pastel kita. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu. Okey, tengok kamu akan nampak dia ada habuk. So jangan sapu dengan tangan. Okey, jangan tonyoh. Tonyoh juga. Okey, jangan sapu dengan tangan. Okey, apa yang berlaku cikgu tunjuk sikit dekat sini. Kalau kita gosok dengan tangan, kamu nampak ada habuk dia. Kalau kita gosok dengan tangan, nampak? Kamu akan kotorkan kerja kamu. Nampak tak? Kita akan nampak tu akan kotor. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita just angkat. Okey, ambil satu bekas. Kita just ketuk saja masuk dalam bekas tersebut. Okey, cikgu tak ada bekas, cikgu ketuk kat atas ni. Okey, kita just ketuk saja. Okey, guna yang kotor ni macam mana kita nak buat? Bahagian yang kotor kita boleh guna kain buruk, kita boleh lap balik perlahan-lahan. Okey, kalau kain buruk tu lembab lagi cantik. Sebab dia tadi yang tadi kan, kita keluarkan balik. Bersihkan dia. Okey, ataupun boleh guna pemadam ataupun kita guna plastisin. Pemadam pun boleh keluar juga. Okey, kalau dia terlekat tak kuat lah. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Okey, jumpa lagi.